Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain. Kita sudah berada di akhir solat. Kita telah selesai daripada solat. Kita sudah beri salam dan kita telah bincang tentang rukun tertib. Sekarang ini kita masuk kepada perkara sunat yang dilakukan selepas solat. Bagi pelajar yang ada kitab warna hijau, muka surat 107. Kitab yang lama tu muka surat 99. 107, dia tulis di bawah tu, dan disunatkan zikir dan doa. Tengok. Dan disunatkan zikir dan doa. Sir. Kita baca yang Arab dulu, baru sedap. Wa zikrun wa du'aun sirran aqibha. Itu matan Qurratul Ain. Kata di Syekh Malibari, wa sunna zikrun wa du'aun sirran aqibha ay as-salah. Ay yusannul israr bihima limunfaridin wa ma'mumin wa imamin ila akhirih. Tengok terjemahan dia. Saya ambil matan sekejap supaya kita kata ambil aura bahasa Arab tu. Dan disunatkan zikir dan doa dengan sir. Para pelajar letak baris. Sir makna secara perlahan. Itu makna sir dengan makna perlahan. Orang Kelantan kata koho. Sir. Sir dengan makna perlahan, suara perlahan selepas daripada sembahyang fardu. Tuan-tuan kena ingat, kitab ini adalah kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia ni rasmi mazhab Syafi'i. Maka dengan itu kita harap para imam mengikut SOP, garis panduan dalam kitab kita ini ketika zikir selepas solat. Iaitu disunatkan suara perlahan bagi zikir dan doa. Lepas solat tu kita nak zikir perlahan. Yang pakai mic mikrofon tu tak jauh. Yang pakai pilot punya mic itu boleh buka dulu. Nanti nak kuliah pasang balik. Kuat menyalahi peraturan sungguh kita ni. Mana disunatkan, tengok. Sunnah mana disunatkan. Mana kalau dia siapa dia kuat, tak sunat lah tu. Bila tak sunat, lawan dia lah. Disunatkan suara perlahan bagi zikir dan doa bagi orang yang sembahyang seorang diri. Kalau kita solat seorang pun, kebetulannya kita ada keuzuran, tak pergi masjid, solat seorang kita. Musim PKP ni kalau contoh. Lepas solat, kita tak boleh kuat-kuat. Dan makmum. Makmum yang di belakang imam juga kenalah perlahankan. Dan imam juga kena perlahan, yang tidak berkehendak mengajar mereka yang hadir. Ini syarat. Maknanya kalau kita kata orang ni baru belajar solat, belakang kita ni orang baru belajar solat, jadi waktu kita lepas solat, boleh kita kuatkan sikit suara zikir itu supaya dia belajar. Ini yang ada belakang kita ni sudah berpuluh tahun solat. Takkanlah kita nak kata dia orang tak belajar lagi. Kalau dia orang tak belajar lagi, takkan nak tunggu mati baru pandai. Tak. Kita hantar anak sekolah pun ada darjah bermula daripada pra-sekolah. Darjah 1. Sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi berapa tahun kita nak ajar zikir lepas solat? Zikir lepas solat yang maksur, yang diambil daripada Nabi SAW, saya dah kumpul daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama dia Mughni Al-Muhtaj. Kita dah kumpul kitab ni. Tuan-tuan boleh ambil.
kena perlahan. Kecuali belakang kita tu orang tak pandai semua, maka imam nak ajar, kita ajar sekejap. Itu pun bukan dengan suara kuat-kuat, sekadar dia orang dengar, boleh ikut, cukup. Dan yang tidak berkehendak kepada mereka itu berkata amin bagi doanya. Manakala kita nak doa, nak suruh makmum amin, kita kena bunyi suara. Kalau kita bunyi suara, macam mana orang nak amin, tak tahu imam kata apa. Nah, mungkin dia minta untuk dia seorang, tiba-tiba kita pergi amin, ingatkah dapat yang kita? Dia minta untuk dia aja. Maka kalau kita nak amin, contohnya ada isu yang kita besar, kita nak doakan supaya orang ni aminkan doa kita, maka kita kena bunyi suara tu kuat. Bukan makna melau macam kita sebahagian imam sekarang, cukup sekadar didengari oleh makmum. Iaitu kalau mahu mereka yang hadir atau mahu mereka itu mengaminkan doanya itu, maka ia menjaharkan zikir dan doa itu. Maknanya dia kena jaharkan, artinya dia kena kuatkan sikit lah, biar orang boleh tahu kita kata apa. Mana doa kita tu kita kena kuat. Kena kata apa? Kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah, maka kena biar orang tahu kita kata apa, baru dia boleh amin. Ini ada setengah orang ni senyap macam mana suruh orang amin, nak amin atau apa. Dia kita amin ni maksudnya kita mengiyakan apa yang disebut oleh orang tu. Contoh orang kata Allahumma rzuqlana rizqan halalan tayyiban, ya Allah beri pada rezeki halal yang baik. Jadi orang berkata amin, maknanya ya Allah perkenankanlah doa dia tu untuk kami semua. Sebab tu kena bunyi suara. Tapi bukan bunyi suara kuat-kuat, sekadar untuk didengari oleh makmum. Dan banyak terdapat hadis-hadis berkenaan keduanya, berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa selepas sembahyang. Kata Syekh Malibari, dan saya ada menyebut jumlah daripadanya di dalam kitab saya Irsyadul Ibad. Nama kitab dia Irsyad Al-Ibad. Jadi oleh kerana Tuan Syekh ni dia bagi tahu, dia ada sebut dalam kitab tu, maka dia kata apa? Silalah mendapatkannya, ia itu mustahab. Fatlubhu fa innahu muhim. Dia ambil kitab aku Irsyad Al-Ibad, di sana aku dah kumpul zikir lepas salat. Jadi oleh kerana Tuan Syekh kita berhenti setakat tu, tidak adil lah saya nak kata pergi cari kitab Irsyadul Ibad lah baru tuan-tuan boleh zikir. La. Alhamdulillah saya dah keluar sebuah buku, nama dia Zikir Waktu Pagi dan Petang, serta zikir selepas salat. Dalam ni ada tuan-tuan. Ringkasannya daripada mana? Saya ambil daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama dia Mughnil Muhtaj, dan ana letak di sini, letak dalam kertas kuning ni. Kalau nak baca panjang dengan terjemahannya, dengan takhrij hadisnya ada di sini. Tapi bagi orang yang nak hafal, nak ringkas, tuan-tuan ambil di sini. Yang ada kitab, yang ada risalah ni buka. Yang tak ada risalah boleh ambil di Facebook tu. Apa dia dalam kitab ni kata apa? Tuan-tuan tanda, tulis ataupun buka untuk kita sama-sama baca. Buka ni. Buka kitab zikir lepas salat ni. Di muka surat 26. Bagi yang catatkan ni 26. Kalau catatkan lain tu mungkin berbeza 27. Buka cari zikir dan wirid dan zikir selepas salat 5 waktu. Nabi SAW apabila selesai daripada salat, jalan ni pun ada ringkas. Apabila selesai dari salat, Nabi kita terus beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Itu yang dia baca. Ada kata, astaghfirullahalazim. La, itu riwayat lain. Kita nak hari ni riwayat yang Nabi kita baca zikir selepas salat. Cukup 3 kali, Nabi kita sambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kata Sauban ni pembantu Nabi radhiyallahu anhu,
Dia kata apa? Apabila selesai memberi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali. Orang tanya, "Kaifal istighfar?" Dia kata, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Itu ya. Istighfar yang ringkas. Tapi cukuplah. Kemudian Nabi baca doa ni, Allahumma antas salam, sampai ke Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Cukup setakat tu. Ada lagi bacaan yang kedua Nabi kita baca sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam kertas kuning tu ada, letak nombor situ. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni 10 kali kita baca selepas solat subuh dengan maghrib. Lain daripada solat subuh maghrib, kita terus pergi kepada La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada tambahan, yuhyi wa yumit. Tengok dalam kertas tu. Kemudian kita pergi baca zikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jadi zikir ni ada sedikit perbincangan ulama hadis. Yang saya nukil di sini daripada Ibnu Hajar dalam Takhrijul Azkar, dia kata sanad dia hasan. Ada orang lain kata sanad dia lemah. Jadi kita ambil Ibnu Hajar lah. Ibnu Hajar mutaqaddim, orang dulu yang hebat dalam bidah hadisnya. Sebab tu saya kekalkan di situ. Jadi dalam kertas kuning ni ada orang tanya, kenapa tak ada? Kita kata payah, setiap kali bagi kena hurai. Jadi kalau dalam buku ni ada takhrij mudah. Kemudian kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Saya terlupa tadi. Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas subuh dengan maghrib. Sama juga. Yang waktu lain kita baca ini terusnya. Selepas daripada Allahumma antas salam sampai jalal ikram, terus pergi kepada zikir yang nombor 5 dalam buku ni. Nombor 5 dalam buku ni. Zuhur, asar, isya, baca ni. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Dalam buku ni, dalam kertas ni dia tukar ini dulu. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mat wa lahul fadl wa lahus thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Dia tak ada masalah tukar nombor 5, nombor 4. Yang pentingnya yang mula-mula tu, selepas salam kita mula dengan istighfar. Itu penting. Sebab Sauban kata lepas je bagi salam, Nabi mula yang tu dulu. Kemudian kita pergi kepada baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ataupun kalau selepas subuh kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh. Dan jangan lupa kita baca 33 kali subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena baca yang tu. Besar pahala tu. Tengok dalam buku kita ni. Siapa dia baca 33 ni, dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Besar dia punya pahala. Tapi kita kadang-kadang imam tu lupa je ni. Dia baca Al-Fatihah, dia tinggal semua yang lain. Kita kata rugi, ustaz imam, rugi. Tolonglah makmum. Dah kita nak baca beramai-ramai, biar tentu kita baca yang Nabi ajar. Kalau tidak mau baca ramai-ramai, ajar kepada jemaah biar dia hafal. Kamu dah hafal, lepas solat kita masing-masing kita baca perlahan. Itu yang asalnya yang diajar dalam kitab fiqh kita ni. Tapi kita dah tak nak ikut kitab, ikutlah bacaan yang dalam kitab. Baik para pelajar sekalian. Kemudian kita baca ayatul kursi. Baca semualah ayatul kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu. Siapa dia baca ayat kursi selepas solat? Dalam hadis ni kata, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas salat, tidak ada yang menegahnya dari memasuki syurga melainkan kematian. Tunggu mati je. Mati insya-Allah dia nak pergi syurga dah tu. Baik. Dan jangan lupa baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca situ. Kata Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW menyuruh aku baca Al-Mu'awwizat 3 qul setiap kali selepas salat. Jangan lupalah kita baca. Alhamdulillah. Kemudian banyak lagi lah 2-3 doa lagi yang kita boleh baca zikir lepas salat ni. Jadi ana pun tak nak panjang-panjang, takut tuan-tuan tak habis nak baca. Jadi kita ambil dalam kertas ni, saya pilih 10 je bacaan. 10 bacaan. Kalau tuan nak banyak lagi, ambil dalam buku ni. Sebenarnya kita boleh baca untuk zikir lepas solat dan kita juga boleh baca di akhir solat. Yang nombor 11 ke bawah ni boleh baca di akhir solat sebelum salam. Tapi kalau saya kata baca dalam solat belum salam, ramai orang kata, Ustaz Abu Anas, kami tak hafal. Nak baca macam mana? Baik, saya bagi awak baca lepas salam. So eloknya, yang afdalnya doa tu kita baca sebelum salam. Sebelum salam. Tapi kalau tak ingat, baca je lepas salam. Yang pentingnya kita kena baca beberapa doa yang ada di sini. Tapi cukuplah. Saya nak kempen tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah baca yang 10 ni. Yang 10 perkara ada dalam risalah kita ni. Itulah kita kata kalau boleh sampai di situ pun, bagi anaknya rasa sejuk mata memandang. Sejuk mata hati. Sebab apa? Para jemaah telah beramal dengan zikir yang maksur, yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Dan zikir ni rasmi dalam fiqh mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam fiqh mu'tabar mazhab Syafi'i, Mughnil Muhtaj ke, yang saya kumpul di sini daripada Mughnil Muhtaj, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, dalam Mughni dia kata apa? Ini yang dia buat. Ini susunan yang kita buat ni. Alhamdulillah, tuan-tuan belajar. Ambil zikir-zikir ni. Yang belum ada lagi, minta dengan admin kita bagi, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Tamatlah kita dalam bab zikir selepas solat. Sekarang ni saya nak pergi pula kepada tengok kitab. Dan diriwayat oleh Imam Tirmizi dari Abi Umamah katanya. Kita masih lagi dalam perbincangan, Tuan Syekh kita berbincang tentang zikir selepas solat mesti perlahan. Siapa dia kuat, bermakna dia telah langgar SOP fiqh dalam kitab fiqh, kitab mazhab Syafi'i kita ni. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya. Orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'? Wahai Rasulullah, manakah doa yang paling didengari oleh Allah Azza wa Jalla? Tuhan ni sifat dia maha mendengar. Maksudnya Allah Ta'ala dengar tu, Allah Ta'ala nak kabulkan dia tu. Yakni waktu yang paling dekat atau hampir dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla doa kita tu bila? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauful lailil akhir, jauful lail wa dubur as-salawatil maktubat. Nabi kata iaitu doa waktu tengah malam. Sebab itulah Hana suka sangat tuan-tuan yang puan-puan yang boleh bangun malam, di akhir malam bertahajud pukul 5, pukul 4.30, pukul 5.30 pagi. Jangan sibuk duk buka internet, pergi cari grup lah. Tak kira grup apa pun. Grup munajat ni ustaz, tak perlu. Biar kita dengan Allah, kita minta apa yang kita hajat.
kita mengadu kepada Allah bagaimana keadaan kita. Bagaimana keadaan kita hari ini. Kita mengadu pada Allah, kerahnya hatiku ya Rabbi, susah nak tumpahkan air mata kerana-Mu. Maka itu, ini waktu mustajab. Kalau kita duk main grup-grup macam ni, banyak cerita. Habis waktu grup pagi esok, masing-masing tengok Facebook. Oh, tengok grup kita semalam, ramai. Follower ramai. Kita punya, grup kita ni full. Tengok, siap dengan gambar, sengih-sengih belakang duduk dah. Ada gambar menangis, kita kata tak perlu. Waktu tu waktu mustajab doa, gunakan masa ini untuk kita beribadat, kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla secara sorang-sorang, secara peribadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waduburus salawatil maktubat. Tempat yang kedua iaitu selepas daripada sembahyang 5 waktu yang diwajibkan. Selepas daripada solat 5 waktu yang diwajibkan, hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Kata muhaqqiq sanaduhu hasan. Alhamdulillah. Maknanya lepas solat waktu di antara waktu mustajab. Cuma imam ulama hadis ada bincang di sini. Dubura di sini selepas solat ke dalam solat. Ada ulama mengatakan sebelum salam. Eloknya doa itu sebelum salam. Sebab apa? Selepas salam dia ada zikir selepas solat. Selepas salam nanti kita ada zikir selepas solat. Belum solat salam, kita ada masa untuk berdoa. Tapi kalau kita solat tahajud sorang-sorang lah. Tapi kalau kita solat berjamaah, tak bolehlah panjang-panjang. Kalau kita imam, nanti makmum kata imam baca apa? Nak amin pun tak boleh, tak bunyi suara. Kalau amin bukan tempat dia di situ. Maka kalau kita nak bermunajat panjang-panjang, solat malam sorang-sorang, solat apa saja pun, solat sunat, dipersilakan panjangkan dia. Tapi kalau kita imam, tak boleh panjang. Cukuplah dengan kita baca ta'awuz, minta perlindungan dengan 4 perkara tu. Allahumma inni, dalam ketahan dia, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Cukup yang kita ambil ni. Baik. Dalam buku ni ada doa sebelum salam ada. Kalau kita tak mampu, kita buat doa selepas salam. Sekurang-kurangnya doa yang maksur yang diajar oleh Nabi itu kita baca. Walaupun delay sedikit selepas solat. Ada setengah ulama kata termasuk lepas solat juga waktu mustajab doa. Jadi kita perluaskanlah. Tuan-tuan boleh doa belum salam, itu terbaik. Kalau nak doa selepas salam pun insya-Allah baik. Yang tak baiknya tak berdoa. Kata di ulama salaf, apabila Allah ilhamkan kita untuk berdoa, Allah buka pintu hati kita untuk meminta, maka di sanalah Allah Ta'ala nak memperkenankan doa yang kita minta itu. Ini sekarang ni kita minta pun tidak. Kemudian nak suruh Tuhan perkenankan doa, bagaimana? Baik. Cara berdoa. Tuan Syekh kita nak menguatkan hujah, doa, zikir mesti perlahan, jangan kuat. Tengok dia bawa kita ni. Dan telah diriwayat oleh Imamul Bukhari dan Muslim. Mana hadis itu sahih tuan-tuan? Bila Bukhari Muslim dalam sahih dia, mana hadis itu sahih? Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kunna nasiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang berjalan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalam perjalanan musafir, jalan sekali dengan Nabi. Fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Sewaktu kami melalui wadi, lembah. Bila kita turun wadi, lembah, tepat rendah, kami pun bertahlil, la ilaha illallah. Wa kabbarna, kami bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dengan suara kami yang kuat. Muka duduk bawah ni, kita takbir kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dengar sahabat bertakbir kuat,
Nabi kita pun bersabda, Ya ayyuhan nas, Nabi kata, wahai manusia semua, irba'u ala anfusikum, kawalah diri kamu semua, jangan kuat-kuat. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sahabat, jaga diri. Kamu bukan menyeru doa, panggil Allah Ta'ala yang asamma, yang tuli, wala ghaiba, dan bukan juga Tuhan yang gaib, yang tidak ada. Innahu hakimun, innahu sami'un qarib. Dalam kitab lafaz Arab ni lain. Innahu ma'akum, ada kata gitu. Dalam kitab terjemahan dia kata, innahu hakimun, innahu ma'akum, Allah bersama kamu. Innahu ma'akum. Ada kata setengah dan sekolah kata innahu hakimun. Kata di Tuan Syekh Muhaqqiq, kami ambil daripada kitab asal Bukhari, innahu ma'akum. Tulis ni tuan-tuan, pelajar-pelajar tulis, innahu ma'akum, sesungguhnya Allah bersama dengan kamu. Sami'un qarib, dia mendengar dan dekat dengan kamu. Jadi bila Nabi bagi tahu pada sahabat, jangan suara kuat-kuat. Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kamu. Allah Taala dengar suara kamu. Allah Taala perkenankan permohonan kamu, maka doalah perlahan-lahan. Tak payah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kita ni, mikrofon paling kuat sekali kita doakan. Sampai kata orang bergepar satu masjid. Kita tak perasan di belakang kita ramai orang masbuk. Di keliling kalang masjid kita ramai orang-orang tua, wanita-wanita yang solat di rumah. Jadi kalau kita zikir kuat-kuat, bukankah mengganggu mereka? Setakat solat tak apalah. Syiar biar dia orang dengar. Maka Nabi kita larang. Nabi kata para sahabat, jaga kawal diri kamu. Kamu bukan panggil Tuhan yang tuli, bukan panggil Tuhan yang tak dengar. Innahu ma'akum, Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Maknanya Allah Ta'ala dengar. Alhamdulillah, hadis ini dalam Bukhari. Kata di Tuan Syekh, ihtajja bihil Baihaqi wa ghairuhu lil israr bizikri wad du'a. Maka Al-Imamul Baihaqi, Imam Baihaqi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi ni, tuan-tuan, dipanggil ulama besar dalam fiqh kita, mazhab Syafi'i. Sehingga kan dia khidmat kepada mazhab ini, dia kumpul hadis-hadis tentang dalil-dalil kepada fiqh kita di bawah sebuah kitab nama dia Ma'rifatus Sunan wal Asar. Ma'rifatus Sunan wal Asar. Satu lagi kitab dia yang besar juga, dia panggil As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Itu hadis. Satu lagi dia panggil hadis tentang fiqh ni Ma'rifatus Sunan wal Asar. Sehingga kan orang kata semua ulama berterhutang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Baihaqi. Oleh kerana dia khidmat sangat pada pakar mazhab Syafi'i, maka seolah-olah Imam Syafi'i terhutang budi kepada dia. Baihaqi kata apa? Tengok tuan-tuan terjemahan. Maka Imam Baihaqi dan juga para ulama hadis, ulama fiqh Syafi'i yang lain, daripadanya mengambil faham daripada hadis itu bahawa hendaklah zikir dan doa itu dilakukan dengan sir, cara perlahan, bukan dengan suara lantang. Bukan dengan suara lantang. Ada juga orang kata tu sahabat-sahabat kata lepas solat kita, sahabat kata kami tahu berakhirnya solat tu apabila kita dengar orang duduk takbir subhanallah subhanallah sekejap ya. Para sahabat ni bila assalamualaikum dia kata Allah astagfirullah astagfirullah Allahumma ta'ala sekejap, lepas tu dia habis lah. Bukannya panjang-panjang macam yang kita buat sekarang. Baik. Qala al-Imam Syafi'i fil Masih lagi dalam perbincangan kita tentang perlahankan suara. Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um, nama kitab Imam Syafi'i. Setelah ditahqiq baru ni, lebih kurang dalam 10 jilid. Sepatutnya kita yang nak mendalami fiqh Syafi'i, kita kena baca ini. Ada orang kata itu belum lagi, itu dikumpulkan nanti ulama mazhab, yang kita tak apalah. Yang pentingnya sekurang-kurang kita tahulah fiqh kita ni mari daripada hujah yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um. Dalam kitab di mana? Al-Um.
Syafi'i dalam kitab kata apa? Akhtaru lil imami wal ma'mumi an yadhkurullaha ta'ala ba'da salami minas salati wa yukhfiya dzikra. Saya memilih bagi imam dan makmum hendaklah ia melakukan zikrullah selepas salam daripada sembahyang, dan hendaklah kedua-duanya imam dan makmum merendahkan suara zikirnya, illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu, melainkan kalaulah ia itu adalah imam yang mahu supaya dipelajari zikir daripadanya dalam tempoh yang tertentulah, bukannya sepanjang umur, maka hendaklah ia nyaringkan suaranya sehingga ia merasakan bahawa telah dipelajari oleh makmum zikir daripadanya itu. Bila dia tahu, illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu fayajharu hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Bila kita tahu makmum sudah pandai, kita bagi tempoh lah. Tuan-tuan, saya ajar seminggu. Ajar. Lepas tu berhenti. Cukup lah. Selepas itu hendaklah ia rendahkan suaranya. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala yaqul wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu tinggikan suara dalam solat kamu, dan jangan pula terlalu rendahkan suara dalamnya. Sampai senyap terus, tak bunyi langsung lah. Kena dengar juga di telinga kita tu bacaan. Yakni tulis pelajar, ayat ini surah Al-Isra, ayat 110. Ni ayat yang dibaca oleh Imam Syafi'i tadi. Baik. Yakni bahawa Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang doa para hambanya, maka janganlah kamu meninggikan suaranya. Allah Ta'ala tahu suara kita, yakni wallahu alam ad-du'a, maknanya dalam bab doa Tuhan tahu, Tuhan dengar suara kita, maka jangan engkau tinggikan suara kamu itu. Hatta wala hatta tusmi' ghairak, jangan kamu tinggikan suara kamu sehingga suara itu didengari oleh orang lain. Mana kalau kita baca sini orang lain sebelah dengar tu, mana kuat dah tu. Wala tukhafit hatta la tusmi' nafsak, dan janganlah terlalu rendah sangat sehingga tidak terdengar oleh diri kamu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita punya parameter? Kita nak ukur, kita dengar di telinga kita suara kita bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau setakat itu kita dengar, jiran sebelah tak dengar. Tapi kalau kita angkat suara lagi sampai jiran sebelah dengar, bermakna itu sudah dikira kuat. Nah, itu je dia punya ukuran dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan rasa susah hati, jangan rasa pelik. Allah SWT yang Maha Kaya, dia letak mulut sini, bersambung telinga sini. Bila kata bismillah, dia akan dengar dua ni. Mana kalau mulut sini, telinga duduk kat sini, payah sikit. Kita kena hantar gelombang tu pergi belakang dulu baru dia boleh faham. Ni tak, dia duduk sini, automatik dia akan datang. Kita kata alhamdulillah, ini dia panggil frekuensi, mudah nak cari. Maka sama juga, waktu dalam solat pun jangan baca lebih-lebih. Ni ada orang ni kadang-kadang dia mari duduk belakang makmum, belakang imam, nak boleh angkat takbir, dia punya bacaan mengganggu imam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Usalli fardal maghrib. Usalli. Allahu akbar. Jadi kadang-kadang imam pun apa ada masalah apa belakang aku ni? Ada huru-hara ke macam mana? Jangan buat. Kalaulah kita bersifat seperti ini, tak boleh nak kontrol dah. Sudah menjadi tabiat pula jadi dah, kita kata, eloklah saudara jauhkan diri daripada belakang imam, supaya tidak mengganggu al-fadhil tuan imam,
di dalam bacaan dia dan juga mengendalikan solat Jumaat yang dia pimpin itu. Tapi sepatutnya tak buat macam tu. Sebab itulah ada 2-3 tempat yang saya pergi, imam dia baca waktu perlahan tu sir sampai mereka kita boleh aminkan bacaan itu kuat tu. Manakala makmum boleh amin tu makna kuat lah tu. Baik, kita tamatkan perbincangan kita dengan Syekh Al-Maribari kata apa? Dengar ni, faidatun. Faidah. Bila ulama disebut dalam kitab dia faidatun, makna ini satu perhatian. Qala syekhuna, berkata guru kami. Siapa dia guru pada Malibari? Siapa dia? Nama dia Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Biasanya kalau Malibari kata dalam kitab dia ni qala syekhuna, itu maksud dia guru dia, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar kata apa? Ammal mubalaghatu fil jahri bihima fil masjid. Adapun terlalu amat sangat dalam meninggikan suara dengan zikir dan doa dalam masjid. Ambil perhatian sahabat-sahabat saya dari kalangan imam-imam. Bilal, ahli yang terkuasa masjid. Ibnu Hajar kata, siapa yang menguatkan suara yang amat sangat dalam masjid, tak kuat macam mana main dengan mikrofon, mic di mulut, suara imam pula lantang. Mungkin dia seorang qari, dia seorang yang suara yang bagus. Bihaitsu yahsulu tashwishun ala musallin, sehingga mengganggu orang solat. Contohnya kita lepas bagi salam, di belakang kita ada orang solat, orang masbuk, orang solat, musallin. Fayam bagi, mana sekiranya tashwish itu makna mengganggu, buat bising kepada orang solat. Orang solat pun dia jadi hilang dia punya khusyuk, main dengan kuat zikir ni. Fayam bagi hurmatuha, penterjemah kata maka itu dilarang. Tapi kalau kita tengok terjemahan betul bahasa Arab ni, yang bagi hurmatuha, maka sepatutnya haram perbuatan itu. Betul lah kalau kita kata dilarang pun lebih lunak. Maknanya kalau perbuatan itu sampai mengganggu orang, hurmatuha, yang bagi hurmatuha, haram dia punya perbuatan ataupun dilarang perbuatan yang tersebut. Alhamdulillah para pelajar sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincang di sini sangat jelas. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab kita Fathul Mu'in, bagi yang ada kitab ni. Yang ada kitab bahasa Arab ni, muka surat 127. Ni catatkan ni, Fathul Mu'in 127, ataupun yang diterjemahkan dikeluar oleh Jabat Majlis Agama Islam Kelantan ini, yang warna hijau ni. Warna hijau, muka surat dia berapa? 1107 dan edisi lama. Sebelum pada hijau ni ada satu edisi dulu lagi, lama itu, muka surat 99. Saya kata alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pencerahan kita baca kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita pula di Malaysia ni secara rasminya mazhab Syafi'i, maka ikutlah peraturan mazhab, peraturan yang dibuat oleh para ulama fuqaha kita. Tinggalkanlah peraturan sendiri yang kita buat. Oh, dia kata ustaz, bacaan-bacaan ini ada je dalam kitab-kitab yang baru-baru ni. Lah, kita ambil yang awal. Saya sudah cek kitab-kitab mazhab Syafi'i, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, yang apa ni, syarah kepada kitab Minhaj, tak ada zikir yang pelik-pelik. Zikir pelik-pelik mari lepas solat ni, mari daripada mana? Mari daripada kitab-kitab mutaakhir yang kemudian. Maka eloklah tuan-tuan kita ambil yang awal, selain daripada dianya menjadi satu amalan mazhab Syafi'i yang rasmi, dan ianya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kata amalan mazhab Syafi'i ikut sunnah. Habis yang kemudian bercampur dalam kitab fiqh kita tu, dia campur dengan zikir tarekat. Kalau syekh ni tarekat ni, dia akan baca macam ni. Syekh ni tarekat ni, dia akan baca macam ni lepas solat. Jadi berbeza-bezalah.
Sebab itu bila ana balik Malaysia, habis belajar dulu, belum habis belajar lagi. Saya tengok zikir tak sama. Pergi masjid ni macam ni, pergi masjid ni lagu ni, baca tak baca. Maka marilah idea saya keluar sebuah buku tajuk dia Zikir Selepas Solat. Dan zikir waktu pagi ni. Supaya menjadi garis panduan pada muslimin dan muslimat. Oh, ayuh nak bawa buku. Kita bagi zikir ni. Senang. Lipat masuk dalam poket. Kata orang kertas ni kalau dah lusuh, bermakna dia sudah masuk dalam hati, sudah dihafalkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini ada manfaatnya untuk memberi peluang dan ruang kepada muslimin dan muslimat beramallah dengan sunnah Nabi SAW. Saya selalu buat kata-kata, beramal dengan sunnah Nabi, hati tenang, pahala confirm. Orang tanya, awak ambil mana tu? Ni. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Diambil di mana? Ni. Riwayat Sauban, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, semua ada sanad belaka. Kalau kita kata kita nak ijazahkan, boleh kita ijazahkan. Ni kadang-kadang kita main ijazah tapi tak tahu mari di mana. La. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.